وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi. Seronoknya dapat buka puasa sama-sama dengan mak ayah, dapat berbuat adik-adik waktu PKP ni kan. Buka puasa sama-sama. Cuba adik recall balik apa yang adik dah buat sepanjang daripada hari pertama Ramadan sampai hari ni. Banyak tengok TV, banyak tidur, banyak tengok cerita Korea, ataupun banyak kumpul dah sepi nak masak apa setiap petang. Okey, adik-adik kita dah nak menghampiri tau sebelum malam terakhir dalam bulan Ramadan kan. Hari ni dalam bulan Ramadan. Jadi, apa kata kita sama-sama tambah ataupun kita berlipat gandakan usaha kita tu menambah amal kebaikan dalam bulan Ramadan. Salah satu caranya yang Kak cadangkan kita bacalah Al-Quran. Al-Quran ni dia ada dalam 604 surat sahaja. Bayangkan betapa ruginya hari-hari dalam bulan Ramadan ni kita tak manfaatkan untuk membaca kalam Allah ni. Sebab akak teringat satu kisah ada seorang pesakit akak datang ke klinik. Seorang pesakit kencing manis datang dengan masalah tak dapat melihat lagi. Mata dia dah tak nampak. Tak boleh nak diperbetulkan dengan hanya dengan memakai kacamata ataupun dengan pembedahan. Sedih sangat macam tu, dah tak boleh nampak kan. Dan apatah lagi, dia pun dah tak boleh nak baca Al-Quran. Bayangkan dalam keadaan dia macam tu, tak mustahil untuk jadikan kita juga. Tak mustahil untuk jadikan kita juga. Suatu hari nanti Allah tarik nikmat penglihatan kita ni. Kita dah tak boleh nak nampak. Tak boleh nak nampak dalam Al-Quran ni, ayat-ayat Al-Quran ni dah tak boleh kita nak baca. Cuma kalau kita hafal Al-Quran ni 30 juz ni, kita bolehlah nak ulang-ulang balik kan ayat hafalan kita. Tapi kalau kita hanya menghafal Al-Fatihah, menghafal juz Amma, sedihlah sebab kita dah tak boleh nak baca surah-surah yang lain. Tak dapat nak menghayati Muntadabur ayat Al-Quran ni. Sedangkan dalam Quran ni Allah cakap dalam tu lah ada petunjuk, ada ayat yang menunjuk untuk kita dalam ada masalah, hati kita akan tenang baca Quran. Tapi kita dah tak dapat baca, so kata kita dah ditarik balik. Jadi kita sama-samalah kita cuba untuk manfaatkan masa yang kita ada berbaki ni untuk baca Quran. Pernah Kak terbaca dalam riwayat hadis ada mengatakan bahawa kalau kita merasakan agak sukar untuk baca Al-Quran, kita rasa merangkak-rangkak, tapi kita ada usaha untuk baca, Allah akan melipat gandakan pahala kita dengan kita membaca Al-Quran. Jadi cubalah baca kan, walaupun satu muka surat dah memadai dah daripada masa kita terbuang begitu sahaja. Assalamualaikum. Apa? Bulan puasa dah sampai ke penghujung? Tapi tahukah kita apakah kelebihan-kelebihan bulan Ramadan? Antara kelebihan bulan Ramadan ialah bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ila akhiril ayat. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang hak dan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Jadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Dan dalam bulan Ramadan, terdapat satu hari yang dinamakan Hari Nuzul Al-Quran, iaitu hari turunnya Al-Quran. Jadi, tunggu apa lagi? Rebutlah peluang ini untuk
untuk mengkhatamkan Al-Quran. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak share mengenai kebaikan bulan Ramadan. Kini, seluruh umat Islam sedang berjihad menahan lapar dan dahaga serta berlumba-lumba menjalankan amal ibadah untuk merebut ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah dengan mengharapkan sambutan Ramadan kali ini lebih bermakna dari tahun sebelumnya. Oleh itu, terdapat beberapa kebaikan bulan Ramadan yang perlu diketahui oleh setiap umat Islam. Antaranya ialah bulan Ramadan, bulan kemenangan umat Islam. Kenapa dikatakan bulan kemenangan umat Islam? Kerana mujahadah lebih teruji semasa berpuasa berbanding ibadah-ibadah lain untuk berjuang menentang hawa nafsu sendiri seperti makan, minum, melakukan perkara yang dilarang dan sebagainya demi mendapat keredaan Allah. Bulan Ramadan juga mempunyai banyak peristiwa kemenangan dalam lipatan sejarah Islam. Sebagai contoh, Perang Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan 2 Hijrah. Pada masa tersebut, Allah SWT telah memisahkan golongan yang benar beriman daripada golongan musyrikin yang batil. Panci iman telah dijulang dengan kemenangan pertama buat Islam di semenanjung tanah Arab ini. Pada peperangan ini, keimanan para sahabat radhiyallahu anhum telah bersinar terang disertai dengan keteguhan mereka yang jitu. Lalu Allah menolong mereka mencapai kemenangan dengan keberkatan bulan Ramadan walaupun bilangan mereka sedikit dan kekurangan alat perang. Namun Allah telah mengutuskan para malaikat untuk memecah belahkan kekuatan musuh Islam dan mengalahkan mereka dengan penuh ketenangan. Yang seterusnya ialah pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah berlaku pada 11 Ramadan 8 Hijrah. Pada bulan ini, seluruh berhala jahiliyah telah dihancurkan oleh Rasulullah dan buat kali pertama dalam sejarah Bilal bin Rabah memanjat Kaabah untuk melaungkan kalimah tauhid sehingga bergema di seluruh kota Mekah yang menandakan kekalahan para pembesar musyrikin dan kemenangan buat Islam dan kepimpinan umat di tangan Nabi. Selain itu, ganjaran pahala akan dilipat kali gandakan kerana pelbagai ibadah sunat dapat dilakukan seperti solat tarawih dan amalan-amalan sunat lain. Untuk kekal istiqomah dalam melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan, kita perlu fokuskan beberapa perkara. Seperti, niatkan ibadah yang dilakukan adalah kerana Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan mestilah diniatkan serta hadir dalam hati ibadah tersebut adalah kerana Allah dan memohon agar diterima. Setiap ibadah yang dilakukan seperti membaca Al-Quran bukan sekadar untuk melihat setiap huruf tetapi menjiwai dengan setiap makna terjemahan serta melihat dengan hati tentang kebesaran dan ketakutan kepada Allah. Seterusnya, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Ramadan adalah peluang untuk mendapatkan pengampunan dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis riwayat At-Tabrani yang bermaksud, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkatan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapuskan dosa-dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat berlumba-lumbanya kamu pada bulan ini dan membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Kerana orang yang sengsara ialah orang yang tidak mendapat rahmat di bulan ini. Oleh itu, kita perlulah sentiasa melakukan ibadah dan memohon keampunan daripada Allah. Pintu rahmat terbuka luas juga merupakan kelebihan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dan pintu langit akan dibuka dan Allah akan meluaskan rahmatnya akan menaungi seluruh hamba-hambanya yang beribadah. Pintu syurga juga terbuka luas kerana Allah melimpahkan pelbagai ganjaran pahala kepada hambanya yang menjadi penyebab untuk memudahkan mereka masuk syurga. Okey, itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nadira. Jadi, hari ini saya nak berkongsi tentang akhlak dan amalan yang cuba untuk diubah dan istiqomah dalam bulan Ramadan ke bulan-bulan yang lain. Baiklah, yang pertama, memperbanyakkan berdoa. Seperti yang kita tahu, doa orang yang berpuasa adalah mustajab di sisi Allah kerana orang yang berpuasa ni mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa apabila mereka berpuasa lillahi ta'ala. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda bahawa sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika dia hendak berbuka, doanya adalah yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, ayolah sama-sama kita untuk merebut kesempatan sepanjang bulan Ramadan ni
untuk mendapatkan tawaran yang amat berharga daripada Allah. Antara doa yang amat dianjurkan terutamanya pada 10 malam terakhir Ramadan ialah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Mengasihani untuk mengampun, maka ampunilah aku. Yang kedua, menahan marah. Puasa adalah perisai, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan berbuat bodoh. Apabila ada orang lain yang memerangi atau mencacinya, hendaklah dia katakan, Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, daripada hadis ini, kita dianjurkan agar seseorang yang berpuasa ni untuk sentiasa sabar dengan menjaga emosi dan menahan diri daripada menghamburkan kata-kata cacian dan marah. Yang ketiga, menghidupkan 2/3 malam. Seperti yang kita tahu, dalam bulan Ramadan inilah Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar, di mana segala amalan akan dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahawa apabila masuk 10 akhir Ramadan, baginda akan mengetatkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya dan mengejutkan ahli keluarganya. Sahih Al-Bukhari. Jadi, sebelum kita ni susah untuk bangun malam dan beriktikaf, inilah waktu yang paling tepat untuk memulakannya, walaupun dengan sekecil-kecil amalan. Yang keempat, saling mengingatkan kepada kebaikan. Puasa ni bukan sekadar untuk menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi untuk mengawal nafsu daripada melakukan keburukan. Dengan adanya media sosial pada hari ini, kita cenderung untuk menyebarkan berita yang tidak diketahui kesahihannya. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, maka Allah sudah tidak lagi memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, cuba jadikan bulan puasa ni sebagai titik tolak agar kita lebih berhati-hati dalam menekan butang share. Pilihlah konten yang baik dan bermanfaat untuk disebarkan kepada rakan-rakan, kerana secara tidak langsung kita juga dapat mengingatkan antara satu sama lain. Bukan pada bulan Ramadan saja, untuk bulan akan datang juga. Jadi, walaupun ada sebahagiannya yang nampak macam mudah, tetapi amalan sunnah Ramadan ni tak patut kita pandang remeh. Buatlah walaupun sekecil-kecil sunnah, kerana ia tetap akan mendapat kebaikan di sisi Allah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai sunnahku, bererti dia mencintai aku, dan orang-orang yang mencintaiku kelak akan masuk ke syurga.